Okay, so rectification adalah menukarkan AC alternate current kepada DC dengan menggunakan diode. Ada diode kat bahagian ni ya. Okay. Baik. So AC ini adalah alternate current. Macam mana bentuk graf dia adalah bentuk graf dia macam ini. Di mana graf untuk AC alternate current ataupun direct current dia adalah voltage versus dengan time. Voltage versus dengan time. Voltage adalah y-axis, time adalah x-axis dan grafnya adalah sinusoidal. Untuk AC, alternate current. Sebab apa sinusoidal? Okey, sekejap cikgu akan terangkan. Ini pelajar 505 dah tahu dah. So kamu tengok saja balik. Ulang balik untuk pelajar 502 dan 550. Okey, cikgu bagi contoh satu circuit. Circuit itu menggunakan AC. Seterusnya ada bulb. Okey. So AC ini kemungkinan bahagian kiri ini adalah positif, bahagian kanan ini adalah negatif untuk permulaan. Okey. So tolong respon sikit. Current akan bergerak daripada terminal mana ke terminal mana? Antara positif dengan negatif ke negatif. Okey, positif ke negatif. So cikgu tukar warna. Cikgu tukar warna ni. So current akan bergerak daripada positif pergi ke bahagian negatif. Okey, habis satu cycle. Okey untuk AC permulaan habis satu cycle. Selepas habis daripada positif ini pergi ke bahagian negatif, untuk AC apa akan berlaku? Lepas satu cycle dah habis, lepas itu apa akan berlaku? Tolong respon. Balik. Dia akan terbalik. Bagus, dia akan terbalik. So cikgu akan lukiskan yang terbalik tu dekat bahagian bawah ni. Ini simbol AC. So dia akan terbalik terminalnya di mana yang tadi ingin positif, so positif kat bahagian sini pula. Negatif di bahagian sini. So cikgu tukarkan warna. So current akan mengalir daripada bahagian positif pergi ke bahagian negatif. So ini flow untuk current ni. Okay. Flow current akan jadi terbalik. Okay. Di mana yang ini adalah contohnya kalau dalam gambar ni ini adalah anti clockwise. Dan kalau untuk yang ini adalah clockwise, contohnya untuk bahagian flow untuk current. So, bagaimana kita nak terjemahkan flow untuk current ini ke bahagian dalam graf, iaitu di mana yang macam cikgu bagi tahu kamu tadi, grafnya adalah voltage versus dengan time. Okay, voltage versus dengan time. Okay, di mana graf untuk flow yang pertama, yang warna purple ini, kan dia cakap tadi AC adalah graf sinusoidal. Okay, sinusoidal. Ada peak, ada true, ada peak, ada true. Okay, ada atas, ada bawah, ada atas, ada bawah. Sinusoidal. So, untuk flow yang pertama, untuk positif sampai ke bahagian negatif, dia akan jadi macam ni. Permulaan, daripada power supply nak pergi ke bahagian bulb, dia adalah zero. Dia punya voltage dia. So masa berjalan, voltage juga akan makin bertambah. Voltage akan makin bertambah sampai ke bahagian sini. So dia akan naik ke bahagian atas sampailah ke bahagian bulb. Okey, bulb ya. Okey, pusing sampai ke bahagian bulb. Seterusnya selepas ke bahagian bulb dia akan pergi kepada negative terminal. Okey, daripada bulb dia akan pergi kepada bahagian negative terminal. Okey, so kita akan dapat bacaan untuk voltage tersebut adalah bahagian ini yang paling peak sekali. Okey. Di mana dia pergi ke bahagian bulb, patah balik sampailah dia akan pergi ke arah negatif zero untuk voltage. Bila dia sampai ke bahagian power supply, so voltage-nya adalah zero. Itu adalah direction yang pertama. Seterusnya untuk bahagian ini dia akan bertukar direction. Yang bahagian atas ni dia akan tukar direction positif bahagian kanan pula. So cikgu tukar warna merah. So cycle untuk direction yang ini adalah dekat bahagian bawah graf ini, di mana dia akan flow daripada positif pergi ke bahagian bulb, positif pergi ke bahagian bulb. Okey. Seterusnya daripada bulb pusing balik ke bahagian negatif, daripada bulb pergi pusing balik ke bahagian negatif. Okey. So di sini positif, di sini negatif. Untuk yang positif, negatif. Kalau yang warna
purple tadi, ini positif. So yang ini positif. Mula nak senang faham lah. Yang ini positif terminal sampailah ke bahagian negatif terminal. Yang ini negatif terminal. Okay. So ini adalah graf untuk alternate current. Okay. So kalau dekat bahagian sini 5 volt, dekat bahagian sini bawah sini adalah negatif 5 volt. Adakah voltage dia nilainya adalah positif dan juga negatif? Tolong respon. 505 yang dah belajar? Tak. Tak. Okey. Voltage ini 5 volt dan juga negatif 5 volt bukan merujuk kepada nilai ini positif, nilai ini negatif. So positif dengan negatif ni merujuk kepada apa? Tolong respon. Direction. Direction. Okey 502, 504. Yang bahagian positif bahagian atas yang warna purple ini menunjukkan direction dia flow ke arah sini. Habis. Seterusnya yang negatif 5 ini adalah flow ke arah bahagian sini pula. Sebab AC ni dia adalah dua hala. Okey, dua hala. So inilah graf untuk AC. Okey, ini graf untuk AC. Baik. Seterusnya. Ini AC Kita pergi ke bahagian DC pula. Okay, DC selalunya kita akan gunakan bateri. Okay, bateri. Okay. Bateri. Yang panjang terminal apa? Tolong respon. Panjang terminal apa? Positif. Negatif. Negatif. Yang panjang terminal positif. Okey, positif. Kalau yang pendek terminal negatif. So current akan mengalir daripada positif pergi ke bahagian negatif. Okay. Ini direct current direct current. So untuk graf direct current, okay, kita buat macam tadi. Alamak. Kita guna warna ni. Okay. Graf untuk direct current sama juga, voltage versus dengan time. Okay. Di mana dekat bahagian sini untuk permulaan dia nak bergerak daripada start daripada kosong. So cikgu guna warna merah sebab seluruh warna merah. So start daripada kosong. So dia akan lalu sampailah ke bahagian bulb, lalu sampailah ke bahagian bulb. Ini bulb. Lepas dia melalui bulb, dia akan makin lama dia punya voltage dia makin turun sehinggalah sampai ke bahagian negatif. Negatif lah, zero. Okay, zero So yang ini terminal positif, yang ini terminal negatif. Sekarang cikgu nak tanya, kalau direct current, ini direct current, direct current DC. Okay, so tadi kalau alternate current atas bawah sebab direction yang berbeza, satu direction ke kanan contohnya, satu lagi direction ke kiri. Sebab tu dia ada atas dan juga bawah. Tapi kalau untuk DC, atas ni sampai sini, lepas tu apa akan berlaku untuk graf ini seterusnya? Tolong respon, adakah dia akan lalu bawah? Atau tak. Okey, tak. Dia tak lalu bawah. So dia lalu bagaimana? Untuk graf seterusnya, dia dah satu flow. Lepas dah habis satu flow, lepas tu flow yang seterusnya clockwise ke ataupun anti clockwise? Yang ini clockwise. Yang ini clockwise. Satu flow. Okey, dah habis satu flow. Seterusnya nak pastikan bulb ini menyala, bateri tersebut terus terpasang sahaja. So dia akan memastikan flow dia masih lagi clockwise ke ataupun ada flow yang lain. Tolong respon. Clockwise juga. Okey, clockwise maksudnya direction dia sama saja. So kita akan dapat dia punya dia ni untuk flow dia satu bahagian saja, bahagian positif atas ini sahaja. Kat bahagian ni 5 volt. Kat bahagian bawah ni tidak ada langsung. So kalau kamu nampak graf dia dekat satu bahagian saja, bahagian positif atas ini saja untuk y axis. So dia adalah direct current. Kalau kamu nampak graf dia sinusoidal, ada guna atas bawah. So graf ini adalah alternate current. Itu nak membezakan antara direct current dan juga alternate current. Faham ataupun tidak? Tolong respon. Okey ke? Jelas. Okey, jelas Okey, DC dan juga AC. Sekarang cikgu nak tanya, kalau graf macam ni? Okey. Ni graf apa? AC ke DC? Apa? DC. DC, bagus. Sebab dia gunakan satu direction saja, bahagian positif saja. Even dia tak ada nampak curve macam ni, so dia menunjukkan bahawa voltage dia constant saja dengan time yang berjalan. Tapi di bahagian satu direction sahaja. Direction positif saja, bahagian atas saja. So ini DC. Okey, kalau dia gunakan dua part, itu adalah AC. Tolong ingat.
Okey, baik. Seterusnya pergi balik pada bahagian sini. Okey. So AC tadi macam cikgu terang yang ni tadi, ada atas dan juga bawah. Okey, atas dan juga bawah. Okey, so apa yang menyebabkan dia menukarkan daripada AC kepada DC? Cuba kamu tengok dekat bahagian sini. Okey. Rectification adalah dia menggunakan diode dan dia menukarkan AC kepada DC. Di mana kalau kamu tengok bahagian graf ni, voltage versus dengan time. Berapa direction untuk bahagian graf yang belah kanan ni? Respon? One direction. Okay, dia hanya menggunakan bahagian atas saja, bahagian bawah tak. So, automatic dia adalah DC. Dan sebab apa kita panggil dia sebagai half wave? Okay, sebab apa half wave? Kita tengok sama-sama. Katakanlah yang warna pink ini, cikgu pun warna pink. Okay. Untuk permulaan, katakanlah yang ini adalah positif, ini adalah negatif. Okay. So, current akan mengalir daripada positif sampailah ke bahagian negatif. Okey, current mengalir. Daripada positif pergi ke bahagian negatif. Sekarang ni cikgu nak tanya, diode, pemasangan diode macam ni, cikgu Mas dah ajar kamu. Okey, 505 pun dah tahu dah pasal macam ni. Bila kita pasang diode macam ni, positif dan juga bahagian diode ini juga bahagian sini positif. So, cikgu nak tanya 502 dengan 504. 505 sabar 502, 504. Yang ini pemasangan dia. Kalau ini positif, ini negatif, dia pusing macam ni. Cara pemasangan ini kita namakan sebagai apa? Respon? Forward bias. Bagus. Forward bias. Okey. So ini adalah forward bias. Di mana Damian, kamu cakap forward bias ni current mengalir ataupun tidak forward bias? Respon? Apa dia, sir? Current mengalir ataupun tidak kalau forward bias? Mengalir. Dalam hutan mengalir. Okay, good. So kalau current mengalir, kita akan dapat graf dia yang ini, nampak tak? Yang warna purple ni. Okay. Ini adalah wave yang pertama untuk flow yang pertama. Okay, flow yang pertama habis. First flow. Warna purple. Okay, cikgu tukar second flow sebab AC dia akan terbalik antara kedua-dua ni. So, cikgu padam semua. Cikgu tukarkan warna merah pula. Okay, warna merah. So, tadi atas positif, sekarang ni atas negatif, bawah positif sebab dia dah bertukar. Okay, sebab dia AC. Okay, so supposedly current akan mengalir daripada bahagian sini ke bahagian sini. Supposedly. Okay, so sekarang ni cikgu nak tanya. Yang ini positif, ni negatif. Negatif, kita gabungkan cara pemasangan dengan diode kat bahagian sini adalah positif. Positif dengan negatif cara pasangan macam ni. Okey, 502, 504. Tolong bagi tahu cara pemasangan ini, cara pemasangan macam mana? Respon? Kalau ni positif, ni negatif dekat bahagian sini, diode pasang macam biasa saja dekat terminal ni yang berubah. So ini cara pemasangan namanya adalah Reverse. Reverse bias. Kalau reverse bias, current mengalir ataupun tidak? Respon? Tak. Tidak mengalir, ya betul. Maksudnya current ini tidak mengalir. Sebab apa? Sampai kat bahagian sini tak dapat cross barrier dekat bahagian sini, cross junction dekat bahagian sini. Okay, dispersion layer dekat bahagian sini tebal. Sebab itu dia tak dapat cross. So, tidak ada current yang dapat mengalir. So, bila bahagian graf ni, supposedly graf ni ke bahagian bawah macam ni. So, kalau tak dapat mengalir, bermaksud bahawa time dia berjalan, voltage dia tidak ada. So, graf dia macam ni lah. Warna merah dia tunjuk ni. So, ada balik. Sebab apa ada balik? Sebab dia bertukar terminal balik. So, ada balik. So, tak ada. So, ini yang namanya adalah half wave. Okay, gelombang yang setengah. Ada gelombang? Tak ada. Ada gelombang? Tak ada. Half wave. Okay, half wave rectification. Okay, cara pemasangan diodnya adalah macam ini. Okay, dia pasang secara satu, dia menggunakan satu diode sahaja, lepas tu dalam satu arah sahaja. So, dia akan bertukar jadi DC, so dia menggunakan arah yang bahagian atas ini sahajalah. So, cikgu nak tanya, graf yang positif yang dalam gambar ini adalah reverse bias ke forward bias yang graf yang ada curve ni? Respon? Forward. Forward bias. Forward bias. Kalau yang ini, yang tak ada bacaan ini,
zero voltage ni, ini adalah apa? Respa? Reverse bias. Reverse bias. Bagus. Okey. Baik. So itu adalah berkaitan dengan half wave rectification. Function dia adalah untuk memastikan alternate current bertukar menjadi direct current. Okay. Baik, seterusnya full wave rectification. Kalau half wave pun pernah faham, ada gelombang, tak ada gelombang, ada gelombang, tak ada gelombang. Bermaksud kalau full wave, maksudnya graf dia akan jadi ada gelombang, ada gelombang, ada gelombang, ada gelombang, gelombang. Cumanya dia dalam bentuk DC. Sebab rectification menukarkan AC kepada DC. Okey, itu sahaja. Dan cara pemasangan untuk diod ni berbeza. Macam ni cara pemasangan ni. Nampak? Dia gunakan 4 diod. 1, 2, 3, 4. Kalau untuk half wave, dia hanya gunakan 1 diod sahaja. Okey. So itu kita pergi kepada full wave rectification. Okey. Baik. Untuk full wave rectification, untuk wave yang pertama, okey, katakanlah positif half cycle, kita ambil dekat bahagian sini, katakanlah positif dia bahagian atas ni, negatif bahagian bawah ni, untuk permulaan. Okay, untuk permulaan AC ini AC. Atas positif, bawah negatif. Okay. So current akan mengalir daripada positif pergi ke bahagian negatif. Okay, positif gerak ke bahagian atas. Tolong bantu cikgu jap. Sekarang ni pemasangan diod dia macam ni. Okey, diod dia ada 4, D1, D2, D3, D4. Okey. So tolong cikgu tunjukkan flow untuk pergerakan current ni. Okey. Mula-mula dia gerak ke atas. Lepas tu dia gerak ke kanan. Okey, tak ada masalah kat sini. Okey, dia pergi kat bahagian bawah ni. Okey, sekarang ni tolong bagi tahu cikgu. Dia akan pergi ke D4 ni ke D1? Respon? D1. Dia akan pergi ke D1. Kalau D4, okey, D1 ini forward bias sebenarnya. Forward sebab cara pemasangan dia. Cikgu Mas dah ajar lah sebelum ni dan cikgu pun dah ajar 505, so tak ada. Cikgu tak nak ulang lagi dah. Okey, ni positif sebab itu the forward. Sebab apa dekat bahagian sini dia tak boleh flow? Respon? Sebab di 4 ni dia tak boleh flow. Reverse. Sebab dia reverse bias, dia betul. Kalau reverse bias maksud tak boleh current tak boleh lalu dekat bahagian sini. Sebab tu current akan lalu dekat bahagian sini. Okay, cikgu padam yang ni. Okay. So current akan lalu dekat bahagian sini. Okey, terus bahagian sini. Okey, sekarang sampai ke bahagian sini. Dia akan lalu ke kanan ke ataupun lalu ke bahagian D3? So respon? Kanan. Ke kanan. Sebab apa tak lalu D3? Respon? Reverse bias. Reverse bias, ya betul. Reverse bias. Dia tak boleh lalu sini So dia akan lalu ke kanan. Selepas itu dia akan lalu dekat bahagian resistor ini. Okey, resistor ini. Lepas tu pergi ke bahagian kiri, naik ke atas, kiri, naik ke atas, lalu ke bahagian kanan. Okey, bahagian kanan ni. Sekarang ini dia nak lalu dekat bahagian D2 ke D4? Tolong respon. D2. D2. Sebab apa dia pergi ke D2? Kenapa tak pergi D4? D4 ni pun boleh jadi forward bias juga. Kenapa pergi D2? Ada siapa boleh bagi tahu tak? Senyap, tak tahu lah. Sebabkan oleh current akan mengalir daripada positif pergi ke bahagian negatif. So kalau kamu tengok dekat bahagian D2 ni, dia akan terus pergi ke bahagian negatif. So dia tidak akan berputar balik dekat bahagian sini. Bermaksud daripada bahagian sini, dia akan terus pergi kepada D2 sebabkan oleh current akan mengalir daripada positif pergi ke negatif. So dia menuju ke negatif. Dia menuju ke negatif. Okey, pergi ke D2, forward bias. Sampai dekat bahagian sini, pergi ke bahagian bawah, lepas tu pergi ke kiri, naik atas balik sampai. So ini semua adalah satu cycle. Jauhan perjalanan ni, satu cycle. So kalau dalam graf, voltage time, so dia adalah satu flow. Kalau kawan merah. Dapat satu flow. Satu flow untuk ini sahaja. Ni dia pusing sampai ke bahagian sini. Okey, dapat satu flow. Okey so ini adalah bahagian positif half cycle. Baik, seterusnya. Bila dah sampai ke bahagian ada yang tanya ke? Minta ganggu.
Yang D4 tu dia memang tak, current tu memang takkan pergi ke D4. Ya, Memang current tu takkan lalu bahagian D4 disebabkan oleh current tersebut akan lalu D4, kejap lagi kita akan pergi kepada bahagian negative half cycle. Boleh? Boleh. Okay, boleh. So, setelah positif, current tersebut bergerak daripada positif pergi ke bahagian negatif, lepas sampai ke bahagian negatif ni, apa akan jadi ke bahagian power supply ni? Rasman? Dia akan jadi apa? Kalau dah sampai ke bahagian negatif ni? Daripada positif, dah pusing sampai ke bahagian negatif. So AC akan buat macam mana? Rasman? Change terminal. Change terminal. Okay, good. Dia akan change terminal. Di mana bahagian bawah ni jadi positif, bahagian atas ni jadi negatif. So, kita akan bincang dekat bahagian bawah ni. Sekejap. Padam dia ni. Okay, dia akan change terminal. So, yang change terminal tersebut ada dekat bahagian bawah. Okay, cikgu bawahkan sikit. Okay, negatif faham ya. Cikgu tukarkan warna. Warna dia ambil warna purple. Sekejap. Warna purple. So dekat bahagian bawah ini positif, dekat bahagian atas ni negatif sebab dia dah change terminal. Okey, kita teruskan perjalanan untuk yang second half. Lalu bawah, lalu kanan. Ini loop bermaksud bahawa yang ini dengan yang bahagian apa dia ni menegak ini dia tidak connect antara satu sama lain. Bila kamu nampak kalau ada garisan macam ni, lepas tu ada satu garisan, lepas tu dia loop macam ni. Bermaksud bahawa yang ini, garisan ini dengan garisan ini dia tidak connect antara satu sama lain. Wire dia tak connect antara satu sama lain. Okey? Tolong faham itu. Okey? So, sebab itulah yang ini tak naik ke atas. Dia teruskan saja sebab wire ini bahagian sini dia tak connect dengan bahagian sini. Okay. Pergi ke bahagian kanan, naik ke atas. Okey, sekarang ni pergi D2 ke D3? Asma? D3. Sebab apa D3? Forward bias. Sebab apa bukan D2? Reverse bias. Bias. Okay, good. Pergi ke bahagian sini, pergi D1 ke atau pergi kanan? Asma? Kanan. Kanan. Okay, good. Sebab ini reverse bias, pergi kanan. Lalu dekat bahagian resistor, bahagian bawah resistor. Lepas tu pergi ke kiri. Okay, pergi kiri, naik ke atas. Ingat loop ni tak bergabung dengan ni, dia tak pergi sini balik. Dia akan terus naik ke bahagian atas. Okey, lalu ke bahagian sini. Okey, dia akan pergi D2 ke D4? Ni yang kita bincangkan tadi. D4. Yang ini dia akan pergi D4. Sebab apa dia akan pergi D4? Kenapa tak pergi D2? Cikgu terang dulu apa? Positif ke negatif. Ya, positif ke negatif. So dia menuju ke arah negatif ni, negatif kat bahagian sini. So dia akan pergi D4. Okey. So dia tak akan lalu D2, dia akan lalu D4 sampai ke bahagian sini. Dia lalu D1 ke tak? Dia akan teruskan pergi ke bahagian negatif. Okey, di bahagian negatif. So ini adalah satu cycle. Pusing semua ni adalah satu cycle. So kalau kita nak lukis kat bahagian sini, sebab dia direct current. Dia bukan alternate current. Okey, dia direct current. So direct current direction dia sama saja. So kita akan gunakan bahagian atas ni saja, positif saja. So daripada 0 ini dia akan jadikan half cycle dia dekat bahagian atas juga. Okey. So ada wave, seterusnya berulang-ulang cycle-nya sebab dia bertukar terminal. Warna merah balik. Lepas itu warna purple balik. Sampailah kamu tutup power supply ni. Okey. So dia dah jadi direct current di mana flow ini kita akan panggil sebagai full wave. Dan macam mana cara nak dapat full wave ini? Susunan diode dia macam ini. Ada 4 diode yang kita akan gunakan dan dia punya haluan dia macam ini. Okey. Ada yang nak tanya ke? Ada buka mic tu? Tak ada? Buka mic. Okey, ni full wave di mana kita akan nampak gelombang dia akan teruskan, akan ada gelombang yang untuk setiap cycle. Okey. Okey, faham tak untuk full wave ni? Tuan respon? Okey ke? Faham. Faham okey boleh Baik. So full wave dia macam ini yang cikgu lukis tadi tu. So daripada AC, ni AC, tukarkan kepada yang ini DC. So inilah rectification. Tukarkan daripada AC kepada DC menggunakan diode. So diode yang kita gunakan untuk full wave ini ada 4 diode yang kita gunakan. So inilah full wave yang akan terhasil output dia. Okay. Ni input, ni output.
Input with output with. Okay. Tu dengar suara tu input output tu. Okey, baik. Seterusnya. Kita teruskan lagi. Ini yang saya cakap ni AC sebab dia guna dua, ni DC full wave. Yang ini adalah direct current juga. Cumanya voltage dia steady. Voltage dia dalam keadaan yang nilai dia sama saja. Kalau yang ini voltage dia naik turun, naik turun. Tapi kalau yang ini voltage dia sama saja daripada awal sampai akhir, time berjalan. Tapi dia adalah direct current juga disebabkan oleh dia menggunakan satu direction sahaja. Okey, baik. Seterusnya, capacitor in smoothing direct current. Okey, so daripada rectification yang kita dah belajar tadi, ada half wave, ada full wave. Kita akan insertkan satu benda lagi, komponen lagi, iaitu capacitor. Capacitor ini siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa function untuk capacitor? Untuk smoothkan current. Bukan. Function capacitor yang sebenar. Kalau dalam phone kamu ada capacitor sebenarnya. Kalau dalam rectification ni memanglah untuk smoothkan direct current. Cumanya function untuk capacitor yang sebenarnya, komponen capacitor tu sebenarnya untuk apa sebenarnya? Ada siapa pernah Electrical charge. Untuk apa? Gimana? Store electrical charge tu. Electrical charge, okey. Boleh terima? Capacitor ni adalah untuk store energy sebenarnya. Untuk simpan tenaga. Okey. Selalunya capacitor ni ada dekat bahagian mana dalam phone? Dia ada dalam bateri. Bateri kita simpan tenaga betul, kita charge. So dalam bateri phone tersebut ada capacitor di mana bila kita charge, electrical current akan masuk ke bahagian dalam bateri yang dia akan simpan tenaga tersebut untuk kegunaan phone tersebut. Okey. So function capacitor adalah untuk simpan tenaga. So daripada simpan tenaga ni dia akan menyebabkan daripada graf untuk direct current tersebut akan smoothing. Okey, smoothing tu macam mana jadinya? Okey, kita akan belajar sekejap lagi. Okey. So function capacitor ni adalah store energy kau ingat simpan tenaga. Dia macam capacitor ni kalau nak bagi contoh senang, unta belakang dia tu ada bonjol kan, betul kan? Selalu orang tanya, apakah bonjol, function bonjol belakang unta tu? Tolong bagi tahu cikgu, apa function bonjol belakang unta tu? Siapa tahu? Lemak untuk simpan air. Untuk simpanan, untuk simpan makanan, untuk simpan air kan. Sebab dia kan duduk dekat bahagian gurun kan. So dia makan, minum air, makan makanan. So ada makanan dan juga air disimpan dekat bahagian belakang tu lah. So bila dekat bahagian gurun tu tak ada air apa, yang bahagian itu yang akan supplykan tenaga kepada unta tersebut. So dia lebih kurang macam capacitor lah, store energy lah. Kita nak bagi contoh lah. Okey, baik. So, smoothing ni apa function? Okey, kita tengok kat bahagian sini. Okey, kita pergi kepada half wave rectification. Okey, kamu tengok sahaja pemasangan circuit ni. Macam mana kamu tahu ini adalah half wave? Tolong bagi tahu cikgu. Yang ni. Macam mana kamu tahu ini adalah half wave? Sebab satu diode. Bagus, satu diode. Yang ini full wave. Macam mana kamu tahu ini adalah full wave rectification? 4 diode. 4 diode. Good, bagus. 4 diode. Okey, macam kita bincang tadi Okey, supposedly untuk half wave ni dulu, supposedly bila kita pakai satu diode, kita akan dapat graf dia yang dotted merah ni. Yang dotted merah ni. Supposedly. Okey, supposedly macam ni Ada wave, lepas tu tak ada. Ada wave, tak ada. So ni lah kita panggil sebagai half wave. Kita dah bincang tadi berkaitan dengan benda tu. Baik. So dalam half wave rectification ni kita akan tambahkan capacitor dekat bahagian sini. Cikgu bagi tahu, cikgu tak nak tanya balik. Kita dah terang tadi Apa function capacitor? Tolong kita. Store energy. Store energy. Okay. Dia akan simpan tenaga. Okey. So, apa yang maksudkan berkaitan dengan simpan tenaga tersebut? Okey, kita akan tengok. Graf dia akan jadi macam ni Supposedly graf dia akan daripada kosong ni kosong, katakanlah ni positif, ni negatif. Okey. So positif akan bergerak pergi ke bahagian sini, forward bias, pergi ke bahagian sini. Okey, dia akan lalu dekat bahagian resistor ni. Lalu dekat bahagian resistor ni, patah balik ke bahagian negatif. Dan dia juga akan lalu dekat bahagian capacitor ni dan dia akan pergi ke bahagian negatif. Positif pergi ke bahagian negatif. So supposedly kita akan dapat satu cycle untuk wave. Okay. So apa function untuk capacitor ni? Capacitor ni adalah untuk simpan tenaga. So supposedly daripada kosong
voltage ni dia akan naik, katakanlah dekat bahagian sini 5 volt, akan naik sampai 5 volt, turun balik jadi jadi kosong. Okey. Suppose macam tu cycle dia. Tapi bila kita masukkan kapasitor, kamu tengok dia tak cecah zero pun. Kamu tengok yang warna biru ni katakanlah dekat bahagian sini 3 voltage contohnya. Okey, daripada 3 voltage ni naik sampai peak dia 5 voltage, lepas tu dia turun tak sampai kepada bahagian kosong pun. Dia turun sampai 3 saja naik balik. Turun sampai 3 naik balik. So ini proses dia namanya adalah smoothing. Smoothing tu apa? Dia akan menyebabkan energi akan store dekat bahagian dalam komponen circuit tersebut. Dia simpan tenaga yang memastikan bahawa voltage tu takkan sampai ke zero. Voltage tu takkan drop sampai zero. Dia akan mesti akan ada nilai. So sebab itulah kalau kamu tengok kat bahagian sini 3 naik sampai peak, lepas tu dia turun 3 balik. Dia tak turun sampai bahagian zero. Supposedly kalau untuk half wave ni first cycle, second cycle dia zero kat bahagian sini, tapi tak ada pun nilai zero tu. Dia masih lagi ada voltage. Okay, sebab apa? Capacitor. Sebab dia simpan tenaga. So bila dia flow ke bahagian sini, katakanlah ni half cycle, lepas tu nak sampai satu full cycle ke bahagian sini, capacitor akan ambil alih. Maksudnya bila sampai sini capacitor akan ambil alih. Yang ini bila the drop ini capacitor akan ambil alih. Lepas tu dia akan charge balik. Capacitor akan ambil alih. Charge balik. Capacitor akan ambil alih. Faham ataupun tidak? Response? Okey ke? Okey. Half wave ni. Okey. So bila kamu tengok graf untuk half wave ini, kamu tahu bahawa dalam ini dia ada letak capacitor. Dan ini simbol capacitor. Dan kamu tahu bahawa capacitor itu adalah store energy. Bila dia store energy bermaksud voltage takkan drop sampai zero. Yang last kali smoothing kamu akan nampak graf dia akan jadi yang warna biru ini. Dia tak jadi yang warna dot. Bila kamu nampak graf dia macam ni, tahulah kamu bahawa dalam half wave rectification dia masukkan capacitor. Okay? So itu untuk half wave rectification apabila dia masukkan capacitor. So graf dia akan jadi yang warna biru. Dia tak drop sampai zero. Okey, kita pergi kepada full wave. Full wave lagi lah. Okey, kalau full wave dekat bahagian sini katakanlah yang ini adalah yang atas ni tadi cikgu labelkan 5 voltage kan. Okay. Supposedly kalau full wave daripada zero dia akan naik sampai ke 5 volt dan akan turun balik sampai zero balik. So satu cycle. Okay, second cycle macam ni, third cycle macam ni. Okay. Supposedly. Tapi kalau kita masukkan capacitor, kalau dalam circuit tersebut kamu nampak ada capacitor, dia akan jadi smoothing. Bermaksud voltage tersebut tidak akan drop. Tadi yang ini 3 volt, kemungkinan yang ini 4 volt sahaja. Maksudnya dia lagi smooth. Sebab apa? Kalau half wave per cycle, lepas tu tak ada nilai. Sebab itulah nilai dia akan drop sedikit. Mungkin ke bahagian 3 volt. Tapi kalau untuk full wave, yang ini ada wave, lepas tu ada wave lagi, ada wave lagi. Yang ini tak ada wave, yang ini ada wave untuk second cycle. Bermaksud dia akan drop sedikit sahaja. Okey. Bila current tersebut mengalir sampai ke bahagian sini, dia akan charge. Dia akan drop sikit saja. Betul, naik balik. Drop sikit saja, naik balik. Okey. So smoothing ini function dia adalah untuk memastikan bahawa voltage tersebut dia tidak akan hilang. Voltage tersebut tidak akan drop sampai zero. Dia masih lagi akan ada nilai. Itu function untuk smoothing. Jadi kamu nampak smoothing saja, kamu tahu capacitor dimasukkan ke bahagian dalam rectification itu. Okey tak? Faham ke tak? Kalau respon, boleh ke tak? Boleh cikgu. Faham tu. Faham Boleh So, kamu nak ya. tanya boleh tak? Ya, boleh. Kalau dia bagi circuit ni kan, lepas tu dia minta lukis graf. Wajib ke lukis yang dotted line? Ya, dotted tu tak perlu. Kalau dia bagi circuit, diagram circuit, ada capacitor, terus lukis yang warna biru ini sahaja. Okey, yang dalam buku teks kamu dia tunjukkan yang dotted ni adalah untuk membezakan half wave yang sebelum ni kamu belajar
dengan yang kita dah add capacitor. Okay? So bila kamu dalam soalan minta kamu lukiskan untuk full wave rectification, half wave rectification, kalau dah masuk capacitor, so teruskan lukis yang warna biru ini sahaja. Boleh Dimen? Boleh sir. Okay, baik. So ini half wave dan juga full wave. So apa benda explanation berkaitan dengan bahagian bawah ni, itu yang cikgu dah terangkan tadi. Cikgu tak baca dah bahagian bawah ni, kamu dah faham dah. Okay. Sebabkan masukkan capacitor, dia store energy. Sebab tu dah voltage dia takkan drop. Okay. Bukan takkan drop, dia drop tapi sedikit. Dia tak sampai zero. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada transistor. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada transistor. Transistor ni juga adalah komponen dalam elektronik. Dalam elektronik kamu belajar komponen diode. Okey. So yang seterusnya kamu belajar tentang transistor. Semua ini adalah semiconductor. Okey. Semiconductor sebelum yang 505 yang cikgu terangkan sebelum ni. Semiconductor itu adalah apa yang kamu faham? Dia boleh jadi apa dan juga apa? Respon? Semi. Dia boleh jadi conductor and insulator. Okay, good. Dia boleh jadi conductor, dia boleh jadi insulator. Dan asas untuk semiconductor ni adalah di mana elektron tersebut bergerak ataupun elektron tersebut meloncat di antara satu daripada negative part kepada positive part. Positive part sebelum ni kamu dah belajar dah. Okey, semua dah belajar dah sebelum ni. Positive part hole. Kalau negative part elektron. Okey, elektron akan tertarik dengan bahagian hole. Dia akan mengisi hole tersebut. Okey. So kita ada p-type, kita ada n-type. Okay, asasnya itu. So transistor ni juga adalah benda yang sama sebab dia adalah bahan semiconductor. Dia boleh jadi insulator, dia boleh jadi conductor. Okey, macam mana dia menjadi insulator, jadi conductor, kita akan belajar. Kalau untuk diode sebelum ni, untuk patah balik, untuk diode, dia akan jadi insulator waktu bila? Untuk diode, respon? Kalau siapa tahu? Yes. Apa bila? Reverse. Reverse bias, bagus. Bila reverse bias, dia akan jadi insulator. Kalau forward bias, dia akan jadi conductor. Okey, itu untuk diode. Okey, untuk transistor ni kita akan belajar. Transistor ada 3 kaki. Kalau diode ada 2 kaki, ada 2 positif dengan negatif saja. Tapi kalau untuk transistor dia ada 3. Okey, C, B dengan E. Okey, C itu apa? B itu apa? E itu apa? C adalah collector. Pengumpul collector. B adalah base. E adalah emitter. Pengeluar. Tidak ada 2M kan? 1M. Emitter. Okay, so dia ada 3 kaki collector, base dan juga emitter. Okay, bahagian bawah ni dalam itu collector, base dan juga emitter. Okey, untuk transistor, sebelum kita pergi kepada jenis transistor dahulu. Transistor ada 2 jenis, NPN dan juga PNP. Kita dah belajar berkaitan dengan diode sebelum ni. N tu adalah apa? Respon? Negatif. Negatif, good. Negatif. P itu adalah apa? Positif. Okay. Positif. Okay. So sama jugalah. Yang ini bahan semiconductor. So dia ada hole, dia ada elektron. Okay. So dia ada elektron, dia ada hole. Okay. Dan dia ada 2 jenis. Sebab dia ada 3 kaki. So dia ada pemasangan secara NPN dan juga pemasangan secara PNP. Okay, waktu cikgu sekolah rendah dulu, sekolah menengah dulu, cara cikgu nak senang ingat untuk NPN dan juga PNP ni adalah kalau sekarang ni kita sebut sebagai PDP. Kalau pembelajaran kan, pembelajaran dalam pengajaran dalam pembelajaran PDP. Okey, PDP ni selalunya kita akan masuk kelas. So cikgu selalu akan ingat, kalau PNP ni masuk kelas, so arrow dia akan masuk. Maksudnya current akan masuk kat bahagian sini. Current masuk kat bahagian sini, current. Kalau NPN lawan kepada PDP lah, PNP lah dah masuk, yang ini keluar. Selalu cikgu akan senang nak ingat macam tu. PNP masuk kelas, okey masuk. Arrow dia masuk. Kalau NPN lawan dia keluar. So tolonglah tolong ingatlah.
So NPN dia keluar, PNP dia masuk. Okey, apa function untuk setiap satu ni? Kita pergi satu. Okey, emitter. Apakah function untuk emitter? Emitter bahagian bawah ni. Emitter supply charge carrier to the collector. Okey, emitter dia akan supply charge carrier kepada collector. Elektron tersebut dia akan supply kepada collector. Seterusnya, base. Control the flow of charge carrier from emitter to the collector. So base ni dia akan kontrolkan daripada emitter ini pergi kepada bahagian collector. Tadi emitter hantarkan charge carrier kepada collector. Base ini kontrolkan charge yang dihantar daripada emitter tu pergi ke bahagian collector. Seterusnya collector receive the charge carrier from the emitter. So collector ini dia akan terima charge tersebut daripada emitter. Itu sajalah berkaitan antara tiga ni. Ini hantar charge pergi kepada collector. Base kontrolkan charge yang dihantar daripada emitter pergi collector. Collector ni ambil je lah charge tersebut daripada emitter pergi kepada collector. So, itu adalah function untuk setiap kaki-kaki dalam transistor tersebut. Okey. Cuma ya, cikgu tak nak kamu confuse. Yang arrow ni tadi kita dah bincang tentang function untuk emitter. Emitter ni hantarkan charge pergi ke bahagian collector. Okey. Hantar charge pergi ke bahagian collector. So itu adalah berkaitan dengan elektron. Charge charge Q, charge ataupun C, charge. Okay. Elektron hantar. Cumanya kalau untuk bahagian arrow ni selalunya dia akan menunjukkan ke arah current yang mengalir. Arrow ni current yang mengalir. NPN, PNP. Maksudnya NPN ni current mengalir keluar. Maksudnya dia akan masuk ke bahagian sini, masuk ke bahagian sini, keluar ke bahagian sini. Kalau PNP current mengalir masuk ke bahagian sini, dia akan keluar ke bahagian sini. Masuk, keluar bahagian sini. Yang ini masuk, keluar ke bahagian sini. Arrow menunjukkan arah current. Untuk bahagian kaki, untuk yang bahagian masuk untuk setiap kaki-kaki ni, dia menunjukkan ke arah charge. Apa beza dia? Okay. Sebelum ni kamu belajar. Ini positif, ini negatif. Current mengalir daripada mana ke mana? Nasfah? Positif to negatif. Okay. Yang warna merah ni current positif ke negatif. Charge mengalir daripada mana ke mana? Nasfah? Charge mengalir daripada mana ke mana untuk dalam circuit ni? Charge. Hello. Negatif ke positif? Apa dia? Sekali lagi. Elektron akan mengalir daripada mana ke mana? Negatif ke positif? Ya, negatif ke positif. Warna ni warna apa? Kuning ni. Okey, so tolong bezakan charge, tolong bezakan elektrik. So sama juga macam ni lah. Yang arrow ni charge, yang arrow ni elektrik ataupun current. Yang maksud untuk emitter ni hantar charge carrier pergi kepada collector itu adalah apa dia ni, charge ataupun elektron. Okey, tolong bezakan antara kedua-dua ni. Okey, boleh. Tapi saya cakap terus terang, kalau untuk transistor ni selalunya kita akan kaitkan dengan bukan elektron, kita akan kaitkan dengan current. Maksudnya current yang antara arrow ni lah, arrow ni penting. Okay, selalunya kita akan kaitkan itulah. Cumanya katakanlah kalau dalam soalan tanya apakah maksud emitter tersebut, apakah maksud base, apakah maksud collector, so, kamu kena ingat collector dia akan ambil charge. So collector last kali dia akan keluar kat bahagian collector untuk charge tersebut. Emitter akan hantar ke bahagian collector charge tersebut. Base akan control. Okay? Kalau tanya berkaitan dengan definition, itu sahaja. Okey, baik. Seterusnya. Ni juga direction untuk current. So arrow ni direction current. So PNP ingat, PDP masuk kelas. So masuk. Okay. Yang ini keluar. Bahagian emitter ni masuk, bahagian emitter ni keluar. Untuk NPN. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada
bahagian untuk NPN transistor dan juga PNP transistor, macam mana transistor ini berfungsi. Senang saja. Transistor ni sangat senang. Simple saja. Tak susah pun. Okey, dengar baik-baik. Ini adalah main point dia. Macam mana cara transistor tersebut berfungsi. Sekarang cikgu nak tanya, berapa kaki untuk transistor? Beritahu. 3 3. Apa dia? Collector base. Collector, base, collector base dengan emitter. emitter. Okay, kita tengok yang NPN ni dulu. Collector, base, emitter. Okey. Function macam mana untuk transistor ini berfungsi adalah syarat utamanya ni. Highlight anda ni. Base adalah tunjang utama untuk transistor ini berfungsi. So, kamu bayangkan macam transistor ni sekolah. Base ini macam gate sekolah. Selagi gate tak buka, selagi tu kamu tak boleh masuk sekolah, tak boleh masuk maktab kamu. Senang nak bayang macam tu lah. Okay. Base ini adalah sebagai macam gate dekat sekolah. So bila gate buka, barulah current boleh lalu, barulah kamu boleh masuk sekolah. Sama juga macam transistor. Transistor ni bila gate dekat bahagian base ini buka, ada current yang mengalir dekat bahagian base ni, barulah dekat bahagian collector dengan bahagian emitter ni function untuk current tersebut mengalir. Okay. So asasnya itu saja. Kalau current mengalir dekat bahagian base, transistor berfungsi. Kalau current tak mengalir dekat bahagian base, transistor tidak berfungsi. Okey, kita tengok pada gambar ini. Kita pergi pada NPN ni dulu. NPN sekarang ni dia ada dua circuit. Satu circuit dalam bahagian sini yang menggunakan power supply ni, satu bahagian ni. Cikgu label lah bahagian A. Bahagian A, circuit bahagian B. Yang ini. Okey, bahagian A, bahagian B. Nampak ada dua circuit. Okey. Katakanlah circuit bahagian A memang dah tak ada switch. So bila kita on memang on sajalah yang bahagian A ni. Okey. Bahagian B ni dia ada switch ni ya, switch ni. Switch ni open. Dia tak close lagi. So current tak mengalir lah. Positif patutnya dia akan mengalir pergi ke bahagian negatif bahagian ni. Tapi sekarang ni circuit ni tak mengalir. Okey, sekarang cikgu nak tanya. A ni dia mengalir daripada positif, patutnya masuk ke bahagian sini ya, pergi ke bahagian negatif. Patutnya pusing ke bahagian sini. Okey, yang B ni katakanlah switch ni open. Switch open. Sekarang jangan nak tanya, transistor berfungsi ataupun tidak? Respon? Bila switch ni open macam ni. Ni current ni memang mengalir ke bahagian sini, switch ni open. Transistor berfungsi ataupun tidak? Respon? Tak. Sebab apa? Sebab apa tak? Complete circle. Dia kat base. Dia tak complete. Dia current. Dia tak complete. Kenapa dia tak complete? Sebab current tak mengalir dekat B. base. Syarat utama untuk transistor, dia mestilah buka gate dahulu. Maksudnya base ini kena ada current yang mengalir. So macam mana cara nak bagi current ini mengalir? Dekat bahagian switch ni kita kena closekan dia. Closekan. Bila close, current akan bila close, cikgu padam yang open ni, kita tulis close. Okay. Bila switch close, current akan mengalir positif, pergi ke bahagian sini. Bila lalu dekat bahagian sini, ada current lalu bahagian sini, okey, gate buka. Bila gate buka, barulah current boleh mengalir bahagian sini. Barulah current daripada bahagian sini yang circuit A ni, dia akan mengalir ke bahagian sini, lalu bahagian sini masuk ke bahagian dalam transistor, pergi ke bahagian emitter, lalu ke bahagian negatif. Positif ke bahagian negatif, positif bahagian negatif. Barulah transistor akan on kalau current mengalir dekat bahagian base. Okey, syaratnya mestilah gate buka ataupun base ini dia mengalir electric current. Kalau tak mengalir current, transistor tidak akan berfungsi. Okey, so transistor ni kita boleh gunakan sebagai switch sebenarnya. Function dia kita boleh gunakan sebagai switch. Termasuk kalau current tak mengalir dekat bahagian base, switch tak terbuka. Kalau current mengalir dekat bahagian base, switch akan terbuka ataupun current akan mengalir. Okey, kita pergi kepada PNP pula.
PNP ni kalau kamu tengok, cuba bezakan NPN dengan PNP. Sekarang cikgu nak tanya, apa beza transistor PNP dengan NPN? Respon. NPN macam mana? Okey, kita ingat, okey, PNP tu, PNP macam mana? Dia cakap tadi kaitkan dengan masuk kelas kan. So PNP dia dekat bahagian emitter ni dia masuk. Okey. NPN dia keluar. Bila ni keluar, ni masuk, automatic connection untuk dry cell ataupun power supply kat sini juga berubah. Ni juga berubah. Cuba tengok Kalau PNP positif dekat bawah sebab dia akan flow daripada bawah naik ke bahagian atas pergi ke bahagian negatif. Tapi kalau NPN positif dekat atas, dia akan flow daripada atas pergi ke bahagian bawah, pergi negatif. Okey. Yang ini pun bertukar. Ini positif pergi ke bahagian sini, pergi negatif. Yang ini positif bahagian sini, pergi ke bahagian negatif. Okey. So tengok connection tersebut macam mana. Ada soalan dia akan minta kamu modify daripada NPN pergi PNP. Okey, dia bagi satu diagram macam ni. Dia minta, okey, tolong modifykan bila kita nak gunakan transistor untuk PNP pula. Dia bagi NPN kat sini. Dia tukar kepada PNP. So, dry cell ini juga, terminal ini juga kamu kena ubah dia punya tempat terminal tersebut. Okey, baik. So, kita pergi kepada PNP. Okay. Sekarang ni switch terbuka. Ini positif. Ada dua circuit A dengan B. Okey, circuit B cikgu nak tanya. Switch open. Transistor berfungsi ataupun tidak? Respon? Tak. Sebab apa tak? Current tak mengalir dekat? Base, dia betul. Base ini current tidak mengalir. Dia current mula nak mengalir dekat bahagian sini. Tapi disebabkan oleh switch terbuka sampai kat bahagian sini tersekat. So current tak mengalir pun, tak boleh mengalir pun kat bahagian sini. Okey. So syarat dia kalau nak current nak mengalir dekat bahagian base, switch kena close. Closekan switch. Okey, pandang ini. Close, switch close. Bila switch close, transistor on ataupun tidak? Respon? On. Okey, on. Sebab apa transistor on? Base dapat current. Base ada dapat current yang bagus. Base dapat current. Okey. So transistor akan on, current akan mengalir daripada bahagian sini ke bahagian sini untuk circuit B. Circuit A juga current boleh mengalir daripada bahagian positif masuk ke bahagian emitter, pergi ke bahagian collector, pergi ke bahagian bawah. So bulb ini akan menyala apabila current mengalir dekat bahagian base. Kalau gambar NPN ni, kalau apa dia ni, kalau untuk switch ini dia terbuka, bulb ini menyala ataupun tidak? Tolong respon. Switch ini terbuka, bulb menyala atau tak? Respon. Tidak. Sebab apa tak menyala? Not complete circuit. Not complete circuit. Sebab apa tak complete circuit? Sebab tak ada current base. Sebab current tak mengalir dekat base. So current kat bahagian sini pun tak boleh mengalir juga. Current kat bahagian sini tak boleh mengalir sebab base ni tak on, dia off. So transistor ni paling penting adalah dekat bahagian base. Gate buka, kamu boleh masuk sekolah. Base, current mengalir dekat bahagian base, current boleh mengalir dekat collector dengan emitter. Selagi base ini tak ada current yang mengalir, selagi itulah collector dengan emitter ini tidak ada current yang boleh mengalir dekat bahagian ini. Sebab transistor tak on. Faham ataupun tidak? Respon? Okey ke? Jelas. Jelas Boleh itu function untuk transistor. So apa-apa tengok pada base. Base nampak current mengalir, okey, transistor itu function. Itu saja. Tak ada masalah, tak ada masalah ni pun, tak susah pun. Okey. So apa benda yang explanation berkaitan dengan bahagian bawah ni adalah berkaitan dengan atas ni yang cikgu terangkan tadi. Okey, so apa function untuk transistor? Transistor function as a current amplifier. So dia juga akan meningkatkan
nilai untuk current tersebut. Amplifier itu adalah peningkatan pengembangan untuk current tersebut, amplifier. Contohnya kalau kamu cakap kat mic, kamu cakap suara kamu apa dia ni, loudness dia low contohnya. Tapi bila masuk ke bahagian dalam loudspeaker, loudness dia akan jadi high. Sebab apa? Sebabkan oleh dia dah amplify, dia dah memperbesarkan kamu punya. So, dekat bahagian dalam loudspeaker ini dia ada transistor yang akan menyebabkan apa dia ni, sound tersebut akan menjadi besar, amplify. Okay? Dia akan jadi kuat. Okay. So to study the use of transistor as a current amplifier, so ini dia punya connection untuk circuit dia bagi transistor untuk current amplifier. Dia sama lebih kurang saja macam yang atas yang kita bincang tadi, ada dua circuit A dengan B. Ini pun ada dua circuit juga, A dengan B. Circuit A, circuit B. Okay. So A dengan B ada, lepas tu dia menggunakan dry cell. So bila kita on saja ni, kita on dry cell yang ni, cikgu nak tanya, dry cell current dekat bahagian A akan on ke tak kalau kamu tengok dekat dalam bahagian dalam gambar macam ni. Bila kita on saja dua dry cell ini, current dekat bahagian circuit A, dia akan mengalir current ataupun tidak? Respon? Mengalir. Sebab apa mengalir? Sebab komplit. Sebab dekat bahagian B ni ada current yang mengalir, dekat bahagian base ini current yang mengalir. Bila current mengalir, transistor ini akan on. Bila transistor on, kolektor ini akan mengalirkan current. So current akan mengalir kat bahagian sini. Sebab kat sini dia tak boleh switch. Okay. So apa function dia sebagai apa dia ni, amplifier, di mana daripada bahagian current untuk base yang mengalir ini, dia akan menyebabkan current dekat bahagian kolektor ini, dia akan increase. Bahagian kolektor ini dia akan increase. Okey? Menyebabkan current tersebut akan amplify, akan makin bertambah. Bila on saja dekat base, current dekat kolektor akan increase. Okey? Macam mana yang itu akan terjadi? Bila kita masuk maktab nanti kita try buat eksperimen ni lah. Kita tengok macam mana. Sebenarnya untuk bahagian ini cikgu nak tunjukkan pun tak tahu nak tunjuk macam mana. Tak pun nanti next class nanti minta cikgu mas ke ataupun cikgu akan try cari video lah. Lupa pula cari video kan. Okay. Semuanya untuk konsep berkaitan dengan amplifier ni, bila current mengalir dekat bahagian base, current collector ini dia akan mengalir. So current collector ini nilai dia adalah lebih besar daripada base. So bila nilai lebih besar daripada base, so betul lah current tersebut akan amplify, membesar. So kita akan letakkan loudspeaker tersebut dekat bahagian circuit A ni. Circuit A ini loudspeaker. Circuit B ini kita akan letakkan mic. So kamu akan cakap mic tersebut akan mengalir dekat bahagian sini, current tersebut akan mengalir untuk bahagian dekat mic. Untuk circuit A ini bila connect dengan bahagian transistor, circuit A ini adalah untuk loudspeaker. So, current untuk dekat bahagian collector adalah lebih tinggi daripada current daripada base. Lagi tinggi daripada current base. Yang akan menyebabkan konsep untuk amplify current tersebut berlaku. Okey? Bila on saja transistor, current akan mengalir dekat bahagian collector ini. So, current collector tinggi. So sebab itulah dia akan dapat amplifykan, memperbesarkan current tersebut. Okay. Baik, so daripada eksperimen ini kita akan dapat satu formula. Untuk kalau kamu buat eksperimen ni, kamu akan dapat graph kan. Tunjuk terus lah graph tersebut. Ada dalam buku teks ni. Okay. Suppose kamu akan dapat graph collector current lawan dengan base current. Dan kalau kamu tengok nilai untuk collector current dengan base current, nilai mana yang lebih tinggi? Respon? Collector dengan base.
Kolektor lagi tinggi 78 milliampere. Tapi kalau base 0.5 milliampere sahaja. So base ini function dia hanyalah untuk memastikan current itu mengalir kat situ je. Bila current mengalir kat base, transistor akan jadi apa? Nasfah? Hidup. Hidup, on. Ya betul. Base, current mengalir kat base, transistor akan on. Bila transistor on dekat bahagian transistor, so kolektor akan mengalirkan elektrik. Dan kolektor punya current tinggi. So sebab itulah kita akan katakan dia akan amplify. Ni ialah amplify. Memperbesarkan daripada current yang kecil ini daripada base, sebab kita nak on saja, dia akan menyebabkan current daripada kolektor akan jadi tinggi, besar. So kita akan dapat gradient daripada ini, kita akan dapatkan gradient. Gradient tersebut adalah so gradient tersebut adalah kita akan jadikan dia sebagai amplification factor. So gradient ini adalah faktor-faktor untuk pembesaran bagi current tersebut. So kalau kamu tengok dekat bahagian dalam graf ini, kita akan dapat 156. So 156 ini adalah pembesaran yang berlaku daripada base pergi kepada kolektor. Okey? So kalau kamu cakap kat mic tersebut adalah base, loudspeaker tersebut adalah kolektor yang connectkan dekat bahagian dalam satu transistor. Okey? Base current dia kecil, dia dekat bahagian kolektor current dia besar. Okey? So di amplify, memperbesarkan. So daripada gradient ni kamu akan dapat nilai untuk amplification factor. So kita boleh assume bahawa untuk eksperimen ni 156 milliampere itu adalah amplification factor yang berlaku daripada base sampai ke bahagian kolektor. Okey. Okey ke tak? Faham tak berkaitan dengan amplifier ni? Boleh tak? Semuanya? Okey tak? Faham kan? Damien ni cakap faham okey. Yang lain okey ke? 79 orang dekat dalam ni okey ke? Amplifier, berkaitan dengan amplifier ni. Okey cikgu. Ya, boleh So untuk transistor dia boleh memperbesarkan lagi current. So ada formula dia 1/C/1/B. So daripada mana dapat yang ini? Daripada gradient lah. Gradient IC over ID. Okay, y-axis over x-axis akan dapat gradient. So gradient tersebut adalah amplification factor. Dalam soalan kalau dia akan bagi nilai untuk collector current, dia akan bagi nilai untuk base current. So kamu cari gradient tersebut, kamu akan dapat amplification factor. Okay. So kalau kamu tengok dekat bahagian sini, NPN transistor, PNP transistor kamu dah tahu dah. Masuk dan juga keluar. Dekat bahagian bawah ni. Ini yang penting. Ni. Base adalah yang paling sedikit nilai dia, diikuti dengan collector, dan last sekali emitter adalah current untuk emitter adalah current yang paling besar. Okay. So emitter paling besar diikuti dengan collector, diikuti dengan base. Okay. Baik. Terusnya. Okay, yang bahagian bawah ni nanti dulu. Sebab nanti kalau cikgu terangkan nanti ada contoh-contoh dekat bahagian bawah ni. Yang ni nanti dulu. Kita pergi kepada bahagian okay, yang ni. The use of transistor as an automatic switch. Okay. Yang bahagian formula ni nanti dulu sabar dulu. Potential divider ni sabar dulu. Pergi pada application dulu. Penggunaan transistor dalam automatic switch. Tadi penggunaan transistor untuk amplify dan dia punya connection dia macam ini. Ada dua circuit. Okey. Satu circuit dekat bahagian sini, satu circuit dekat bahagian sini, ada dua circuit Okey. Ni untuk amplify. Kalau ingat nak memperbesarkan current tersebut, ini dia punya connection untuk transistor. Okey, ada satu lagi untuk penggunaan transistor bagi automatic switch, dia punya connection dia adalah macam ini. Di mana dia menggunakan satu circuit saja, iaitu kalau kamu tengok dekat bahagian ini, drive cell dekat bahagian sini. Lepas tu dia connect dengan bahagian transistor, dia connect dengan resistor dekat bahagian sini. Okey.
So ini kita panggil sebagai potential divider. Potential divider. Okay. So ada dua jenis pemasangan untuk transistor dalam circuit, iaitu satu amplifier, satu lagi potential divider untuk automatic switch. Okay, kita pergi pada bahagian ini. Macam mana dijadikan sebagai automatic switch. Okay, ini positif. Current akan mengalir daripada positif pergi pada bahagian negatif. Okay, kita start positif, lalu ke bahagian di sini. Okay, sampai bahagian sini, dia nak lalu kiri ke dia nak lalu bawah sampai ke bahagian sini. Tolong ingat balik function untuk transistor, macam mana transistor ini berfungsi. So, kamu boleh try jawab yang okay. Dia akan lalu kiri ke dia akan lalu bawah? Respon? Lalu kiri ke lalu bawah? Respon? Lalu bawah dulu. Lalu bawah dulu. Dia main kata lalu bawah dulu. Yang lain? Ada tak yang nak beritahu? Lalu kiri dulu ke lalu bawah dulu? Respon? Lalu kiri. Kiri dulu. Lalu kiri, okey, betul. Lalu kiri dahulu. Sebab apa tak lalu bahagian bawah? Okey, kalau Damien kata lalu bahagian bawah dulu, okay, kita tengok lalu bahagian bawah. Lalu bahagian sini, boleh ke tak current tersebut lalu bahagian sini dulu? Tolong respon. Tak ada. Boleh ke tak lalu bahagian kolektor dulu? Tak. Tak boleh. Sebab Tak. transistor ni akan berfungsi apabila current mengalir dekat base dahulu. Okey, so yang bahagian ini kita kena abaikan dahulu. Bahagian sini kita kena abaikan dahulu. Bahagian sini kita kena abaikan dahulu. So kita akan lalu dekat bahagian kiri ni. Ni lalu ke bahagian sini. Terus lalu ke bahagian bawah. Okey. Dekat bahagian sini ada resistor dan juga resistor ini dia akan sentiasa dapat flowkan current tersebut sebab dia 10 kilo ohm sahaja. 10 kilo ohm current masih lagi boleh lalu. Okey, bila dia lalu dekat bahagian sini, sama ada dia akan lalu base ataupun dia akan lalu dekat bahagian bawah. Okey. Sekarang ini dekat bahagian bawah ini dia ada choice. LDR. Ada LDR dekat bahagian sini, ada resistor dekat bahagian sini satu. Okey. So sekarang ni function untuk LDR dahulu. Sama LDR. Light dependent resistor. Tolong faham berkaitan dengan LDR. LDR ni dia adalah perintang peka cahaya. Okey, cikgu lukiskan cahaya tu. Bak lah katakanlah cikgu lukiskan bak. Bak. Bila ada cahaya, bak. Tolong fahamkan konsep ni dulu. LDR, bila ada cahaya, dia akan menyebabkan resistance akan low. Resistance sangatlah rendah kalau ada cahaya. Okey, faham konsepnya? LDR ni bila ada cahaya, resistance akan low. Okey, bila tak ada cahaya, okey, bulb ni tak menyala Ni cikgu lukis bulb tak menyala, tak ada cahaya, tak menyala. Ataupun cikgu pangkahkan bulb ni. Resistor dia lawan daripada low, resistor dia akan jadi apa? Respon? Hai. Hai. Okey. Faham yang tu LDR bila ada cahaya, resistor dia low. Bila tak ada cahaya, resistor dia akan jadi high. Okey, kita masuk ke bahagian sini. Current tadi dah lalu dekat bahagian resistor, bahagian sini. Okey, sama ada dia nak pergi kanan ataupun dia nak pergi bawah. Okey, kata kalau waktu siang. Kalau waktu siang LDR ni, waktu siang ada cahaya, LDR ni resistor dia respon? Jadi rendah. Rendah. Resistor dia rendah yang menyebabkan dia lagi rendah daripada resistor 1 kilo ohm ini. Yang menyebabkan kalau current ini kalau lagi rendah, katakanlah lagi rendah daripada ni 0.5 kilo ohm. Katakanlah dekat bahagian LDR ni 0.5 kilo ohm. Current tu akan lalu dekat kanan ni ke atau lalu dekat bahagian bawah? Respon? Bawah. Ke bawah. Bawah, ya betul. So kalau current lalu bahagian bawah, cikgu nak tanya, waktu siang transistor on ke tak? Respon? Tak. Transistor tak on. Kalau transistor tak on, bulb menyala ke tak? Tak. So tak bagus. So dia boleh jadi sebagai sensor ataupun switch di mana waktu siang kalau kita pakai transistor, bulb tak menyala kalau kita pakai LDR. Okey, boleh. Di mana current akan mengalir dekat bahagian bawah, teruskan saja, dia tak bolehlah masuk ke bahagian emitter ni, dia mesti lalu bahagian base. So dia akan teruskan terus sampai ke bahagian negatif. Positif, pusing saya terus, tak lalu bahagian base, transistor tak on, so bulb tak menyala. So waktu siang LDR ni resistor low,
So bulb tak menyala. Okey, kita pergi kepada bahagian waktu malam. Padang ni. Malam Okey, current mengalir daripada positif ni pergi ke bahagian kanan ini. Okey, dia boleh masuk ke bahagian bulb ni ke belum? Daripada sini, respon? Tak boleh. Belum. Sebab apa? Sebab apa tak boleh? Sebab dia tak Tak Current boleh. masih lagi tak lalu dekat base. Bagus. So dia akan teruskan lagi perjalanan masuk ke bahagian resistance 10 kilo ohm. Okey. Sampai ke bahagian sini, waktu malam. LDR waktu malam, tak ada cahaya. Resistor Resistance. Hai. tinggi. Resistor tinggi. Mungkin lagi tinggi daripada resistor ni. Bermaksud katakanlah yang ini 50 kilo ohm resistor dekat bahagian sini. So current tu akan pilih choose sama ada nak lalu kanan ataupun nak lalu bahagian bawah. So dia akan lalu mana? Kanan ke bawah waktu malam? Kanan. Dia akan lalu kanan. Bila lalu kanan, transistor akan jadi apa? Akan On. On. Dia current lalu dekat bahagian base, so dia akan on transistor. Bila transistor on, current dekat bahagian sini boleh lalu tak dekat collector? Respon? Boleh. Boleh. So bulb akan Menyala. menyala. Bagus. Bulb akan menyala. So itulah function untuk transistor untuk auto switch. Bila kita connectkan LDR dekat bahagian sini, dia akan lalu. Waktu siang bulb tak menyala. Waktu malam bulb akan menyala. Okay? So itulah function untuk transistor bila kita letakkan LDR dekat bahagian sini. tanpa Okey. rambut. Ya, Alia, kenapa? Okey ke? Okay. Lihat. So itu untuk function transistor sekiranya ada LDR. Baik, sekarang ni dah 12.52. Cikgu tak naklah sentuh lagi. Aku nanti melalut sampai pukul 1 kan. 1 lebih pula nanti. So cikgu stop sampai sini dahulu. Nanti kamu beritahu cikgu Mas cikgu stop sampai bahagian LDR ni dulu. Nanti minta cikgu Mas sambung lagi lah. Ada sikit lagi berkaitan dengan trimester ni dan seterusnya. So kita akan sambung lagi pada kelas yang seterusnya selepas cuti nanti. Okey. Okey, setakat yang kita belajar tentang transistor ni. Pemasangan untuk auto switch ni dan juga pemasangan untuk amplifier ni. Okey ke? Faham ke? Respon tak? Okey, sir. Ada nak tanya ke apa? Faham. Tak ada? Faham Okay. Okey. Okey, sebab dah tengah hari dah, tak larat dah. Okey, tak apalah. Okey, baik, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Wakil-wakil untuk kelas 502, 504 tolong bagi tahu kat Cikgu Mas berapa orang yang datang kelas pada hari ini. Okey, Omar tolong update kat cikgu untuk attendance kelas kita. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Salam. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.